Okey, Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke kelas biologi. Here is where your excitement begins. Nama cikgu ialah Cikgu Nora Fiza binti Razilah. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang belum kenal. Okey, cikgu mengajar subjek biologi dan juga sains. Kebanyakannya cikgu mengajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, untuk kelas tingkatan 4 Ibn Sina pada tahun ini, cikgu baru sahaja mengenali Seri dan juga Amza. Okey, yang lain nanti kita akan berkenalan kemudian. Ya, mungkin kita akan jumpa di sesi PDP di sekolah tak lama lagi. So, kita doakan supaya COVID-19 ini akan kembali menurun dan ataupun hilang terus pun tak ada masalah supaya kita dapat meneruskan persekolahan seperti biasa. Okay, untuk hari ini, cikgu tetap nak teruskan juga dengan bab pengenalan kepada biologi, iaitu temanya ialah asas biologi, bidang pembelajarannya, bab 1, pengenalan kepada biologi dan juga peraturan makmal. Okey. Standard kandungan 1.1 bidang dan kerjaya. Hari ini kita hanya berkenalan dengan bio, apa dia bio, apakah kerjaya yang ada berkaitan dengan biologi. Okey. So, kamu sepatutnya bila dah belajar hari ini, kamu boleh menyatakan maksud biologi. Yang kedua, menyenaraikan bidang kajian biologi, kerjaya dan juga kemajuan dalam bidang yang berkaitan. Menjana idea tentang perkembangan bidang biologi dan sumbangan teknologi biologi kepada manusia. Dan juga kamu boleh memberikan contoh kerjaya yang berkaitan dalam bidang biologi. Okey, so apa dia biologi? Biologi ini sebenarnya dia berasal daripada dua patah perkataan. Okey, iaitu bios dan juga logos. Bios bermaksud kehidupan, logos bermaksud kajian. Okey, jadi apabila kita gabungkan, biologi ialah kajian terperinci tentang benda hidup dan juga persekitaran semula jadi. So, apabila kamu belajar tentang biologi ni, kamu bukan sahaja dapat memahami struktur dan fungsi organisma, tapi kamu juga dapat menghargai, melihat tentang hubungan dan juga interaksi antara organisma dan juga alam sekitar. Kita dengan alam sekitar tak dapat dipisahkan sebenarnya. Okey, kalau apa-apa berlaku pada alam sekitar, contohnya kemusnahan, kita juga akan terpalit. Betul tak? Kita juga akan rasa susah. Contohnya kalau berlaku tanah runtuh. So, kawasan perumahan yang berada di kawasan tersebut akan rosak. So, kita akan dapat susah daripada perbuatan tersebut. Okey, beberapa contoh bidang kajian cikgu akan tunjukkan selepas ini. Ini sebenarnya ialah dalam buku teks kamu. Okey. Tapi memandangkan kamu belum bersekolah, jadi kamu boleh layari e-buku teks yang telah disediakan oleh KPM untuk melihat buku biologi secara maya. Ya, cikgu lebih suka gunakan buku teks sebab buku teks ini ialah sumber yang paling utama dalam peperiksaan. So, apa-apa soalan yang keluar, ia berdasarkan DSKP kamu dan juga buku teks. So, kamu tak perlu risau sebenarnya untuk membeli buku-buku rujukan yang lain. Cukup sekadar buku teks. Okey, ini ialah contoh bidang kajian biologi. Sebenarnya banyak sangat bidang kajian biologi. Okey, tapi ini contohnya. So, yang pertama ialah botani. Cikgu memang minat botani sewaktu belajar di universiti. Okey, ia berkaitan dengan kajian hidupan tumbuhan. Okey, apa nama pokok, apa jenis pokok, bagaimana dia hidup. Okey, itu ialah botani. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi ialah kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma. Tidak semestinya fisiologi manusia. Kalau
seseorang itu bekerja sebagai doktor haiwan ataupun veterina. Dia perlu memahami fisiologi bagi haiwan. Okey. Genetik. Okey, genetik ini ialah sangat unik sebab ia adalah satu benda yang kita tak nampak tapi dia wujud di dalam badan kita, dalam sel kita. Bukan sahaja manusia tapi juga haiwan dan juga tumbuhan. Ada kromosom, ada maklumat pewarisan. Okey, itu ialah salah satu bidang kajian di dalam biologi. Yang seterusnya ialah mikrobiologi. Okey, kajian mengenai mikroorganisma. Salah satunya ialah COVID-19 inilah. Macam mana kita menetapkan nama dia COVID-19? Macam mana kita tahu COVID-19 berbeza berbanding dengan virus-virus yang lain? Okey, jadi orang yang bertanggungjawab dalam kajian COVID-19 ialah orang yang berada dalam bidang mikrobiologi. Ekologi. Okey, ekologi adalah satu subjek yang cikgu sangat minat waktu universiti dulu kerana dia melibatkan alam sekitar. Okey, so apa dia ekologi? Ekologi ialah kajian mengenai interaksi antara organisma dan juga persekitarannya. Macam kamu belajar tentang persaingan, apa lagi? Mutualism, simbiosis. Okey, itu semua adalah dalam bidang ekologi. Okey, cuba kita baca lensa biologi. Okey, kat sini kita telah berlaku banyak perubahan teknologi. Okey, contohnya ialah teknik percetakan bio 3 dimensi iaitu 3D untuk mencetak dan membentuk tisu tiruan untuk membantu bidang kejuruteraan perubatan iaitu pergigian. Okey, so tisu ini kita akan masukkan kepada gigi yang rosak bagi menggantikan gigi yang rosak bagi individu yang bermasalah. Okey, inovasi Malaysia. Apakah inovasinya? Ialah penghasilan perancah biologi daripada kulit kerang. Okey, untuk merawat pergigian juga, rawatan pergigian. So inovasi ini diterajui oleh penyelidik daripada universiti dan institusi penyelidikan awam dan swasta. So bukanlah tak bagus Malaysia ni, hebat. Ya, so kamu sepatutnya lebih bersemangat untuk belajar dan meneroka bidang-bidang di dalam STEM. Tak kisahlah biologi, fizik, kimia ataupun admaths. Cikgu sebenarnya bertuah kerana cikgu telah berjumpa dengan pensyarah yang telah membuat teknik percetakan 3D ini. Okey, yang menghasilkan gigi palsu. Okey, jadi ia merupakan satu yang membanggakan bagi kita rakyat Malaysia. Okey, sumbangan biologi dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama selalunya memang orang akan relate biologi je nak jadi doktor. Biologi sahaja mesti bidang perubatan. Sebenarnya banyak lagi bidang lain selain daripada bidang perubatan. Okey, tak apalah, nanti kita bincang dulu satu persatu. Untuk bidang perubatan, kaedah persenyawaan in vitro, perancangan keluarga, pembedahan plastik dan terapi gen. Ini ialah selain daripada doktor biasa, kan? Okey, tapi kita juga telah menjalankan kajian untuk membantu pasangan-pasangan yang tidak mempunyai anak dalam jangka masa yang lama. Jadi kita membantu mereka untuk berusaha mendapatkan anak secara kaedah persenyawaan in vitro ataupun kita membantu juga merawat penyakit melalui kaedah terapi gen. Okey, untuk bidang farmasi, di mana biologi juga membantu untuk pembuatan vitamin sintetik, vaksin, hormon insulin dan enzim sintetik. Okey, ia berkait rapat dengan kimia. That's why kalau kita belajar biologi, kita kena belajar kimia. Ya. Bidang penghasilan makanan.
penggunaan mikroorganisma dalam pembuatan keju, kicap, tapai dan tempe. Okey, ini sebenarnya kita akan belajar nanti, dan cikgu harap kita boleh hasilkan sesuatu daripada mikroorganisma, menggunakan mikroorganisma pada tahun ini. Okey, tak kisahlah tapai ke, tempe ke. Okey, bidang pertanian, di mana ia berkait rapat dengan kajian tanaman dan juga haiwan transgenik, teknologi hidroponik dan juga aeroponik. Okey, ini semua ialah sangat penting dalam kehidupan kita hari ini. Pertanian, penternakan, kerana ia merupakan sumber makanan bagi semua manusia. Okey, semua manusia perlukan makanan. Jadi, pentingnya ada teknologi yang baharu untuk meningkatkan lagi kualiti penghasilan makanan. Okey. So, ini ada beberapa sumbangan biologi dalam kehidupan harian kita. Kamu boleh search dekat Google untuk tahu apakah lagi bidang-bidang yang berkaitan dengan biologi. Okey, kerjaya dalam biologi. Dalam buku teks kamu, dia hanya berikan 2 contoh. Okey, yang pertama kat sini, saya menggunakan teknologi maklumat untuk menghasilkan ubat-ubatan. Apakah bidang kerjaya saya? Okey. Apabila kata ubat-ubatan, maka dia ialah seorang farmasis ataupun ahli farmasi. Dia menghasilkan ubat-ubatan. Okay, satu lagi, saya ingin menjadi seorang ahli biologi hidupan liar. Apakah bidang biologi yang saya perlu pilih? Okey, kalau nak menjadi ahli biologi hidupan liar ialah haiwan. Okey, jadi dia adalah berkait rapat dengan bidang zoologi. Okey, so dia boleh menjadi zoologist. Okey, so ini ialah tugasan kamu pada hari ini. Apakah kejayaan biologi yang kamu minati? Okey, cikgu nak kamu kongsikan di grup Telegram kita. Apa yang kamu perlu buat? Cari satu gambar kejayaan biologi yang kamu minati di Google. Tampal gambar muka kamu untuk menggantikan gambar individu. Okey? Dalam gambar tersebut. Kemudian, tulis nama dan juga apakah nama kejayaan tersebut. Lepas tu, kamu sharekan di Telegram Biologi. So, yang terbaik akan mendapat anugerah bintang. Okey, program cikgu panggil sebagai program Jom Kejar Bintang akan dilaksanakan. Jadi, kamu perlu kumpulkan 10 bintang untuk menerima hadiah misteri daripada cikgu. Okey, contohnya apa yang kamu perlu buat ialah kamu cari satu gambar internet, kan? Okey, dan kamu copy paste gambar kamu. Membayangkan kamu ialah seorang pegawai sains, ataupun kamu ialah seorang penyelidik, ataupun kamu ialah seorang pegawai makmal perubatan. Okey. Ataupun kamu ambil gambar pakar bedah. So kamu tulis nama kamu dan juga kerjaya, dan kamu copy paste gambar kamu di hadapan gambar pakar bedah tersebut. Okey. Caranya macam mana? Kamu boleh guna pelbagai aplikasi untuk kamu crop gambar kamu. Contohnya kalau di Google kamu boleh guna remove background. Okey. Kalau tak faham nanti boleh PM cikgu, ya, secara personal. Okey. So itu saja untuk video hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Bye.